Siapa sangka seorang yang disangkakan komunis rupa-rupanya berhikmat sebagai penentang komunis. Inilah kisah Superintenden Bersara Datuk Paul Keong, seorang anggota polis cawangan khas SB yang merisikokan nyawanya dengan menyamar sebagai sebahagian daripada kumpulan pengganas komunis tersebut. Sekiranya tersilap langkah, Paul mungkin dibunuh dengan kejam seperti ahli kumpulan terbabit yang dituduh pembelot dan berpaling tadah. Walaupun terdedah kepada risiko tersebut, beliau tetap menjalankan amanah yang diberi, sehingga berjaya menangkap 43 orang komunis termasuk ketua mereka yang dikehendaki. Mari kita ketahui lebih lanjut kisah wira ini melalui perkongsian oleh bekas ketua meja jenayah Sinar Harian Syahril Kadi di Facebook beliau. Datuk Paul Keong menyertai PDRM pada tahun 1967 sebagai konstebel dalam SB cawangan khas. Di atas kecemerlangannya, Paul dinaikkan pangkat satu demi satu hinggalah diiktiraf sebagai pegawai. Sekitar tahun 80-an, pergerakan pengganas komunis semakin membimbangkan, khususnya di negeri Perak. Untuk itu, Paul diberi tugas yang paling mencabar dan menakutkan. Beliau bukan sahaja diminta bergaul dengan pengganas komunis, tetapi lebih dahsyat lagi, beliau juga diminta untuk menganggotai dan menjadi sebahagian daripada pasukan tersebut. Adalah menjadi resam komunis. Sesiapa yang tertangkap menjadi tali barut atau menyamar, orang itu akan diseksa dan dibunuh dengan kejam. Dalam hal ini, Paul mengambil risiko besar dengan menerima tanggungjawab berkenaan. Untuk itu, selama hampir 6 tahun, Paul keluar masuk ke dalam hutan Perak, bergaul, berusaha menggunakan segala teknik penyamaran dan risikan, sehingga mendapat kepercayaan pengganas komunis dan diterima menjadi anggota mereka. Dalam tempoh 6 tahun tersebut, rumah pertamanya adalah hutan belantara. Paling menarik, walaupun komunis cukup cekap dalam menghidu taktik pihak berkuasa, namun Paul langsung tidak pernah kantoi dalam menjalankan penyamarannya. Malah beliau sempat menangkap 43 orang pengganas komunis hidup-hidup, termasuk ketua mereka yang sangat dikehendaki ketika itu, Cheong Kueng daripada Nine Armed Workforce AWS. Dalam satu temu bual, Paul berkata pernah satu ketika anaknya sendiri tidak mengenalinya kerana bapa mereka terlalu lama menghilangkan diri dan hanya pulang sekali-sekala ke rumah. Apatah lagi bila dia pulang dalam keadaan tidak terurus, compang-camping, berjanggut, berbau busuk dan sebagainya, kerana terlalu lama di hutan bercampur dengan komunis. Dalam hutan, kami tidak boleh mandi pakai sabun kerana takut kelibat kami berjaya dihidup pihak musuh, katanya, yang sangat menghargai peranan isterinya yang memahami tugasnya sebagai pegawai polis. Walaupun ketika itu isterinya tidak tahu langsung yang beliau telah ditugaskan untuk menyamar sebagai anggota komunis. Disebabkan keberaniannya yang luar biasa, sanggup menyusup masuk ke hutan dan menyamar sebagai komunis bertahun-tahun lamanya, menangkap puluhan anggota pengganas hidup-hidup tanpa melibatkan pertumpahan darah dan sebagainya, yang di-Pertuan Agong telah berkenan menganugerahkan pingat tertinggi keberanian negara, iaitu Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP kepada Paul. Pada tahun 1990, beliau ditukarkan ke cawangan khas Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dengan pangkat Deputi Superintenden dan bersara pada 1 Februari 1998 dengan pangkat terakhir iaitu Superintenden. Kesanggupan Paul menyertai komunis adalah untuk mengetahui taktik dan pergerakan mereka. Sebab itu beliau tidak pernah takut walau berhadapan dengan segala pahit getir pertempuran. Salut kepada Datuk Paul Keong. Kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih kepada pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dahulu seperti Datuk Paul Keong yang sanggup menggadaikan nyawa sendiri untuk keselamatan orang awam. Inilah erti kemerdekaan dan pengorbanan untuk rakyat yang sebenar.